Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Ustaz nak mengajar pengertian solat tahun 1. Okay, kita tengok solat seterusnya. Solat. Apa itu solat? Solat ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okay, solat ialah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang kita angkat takbir, kita sujud, kita rukuk. Itu pergerakan lah. Pergerakan tu kita panggil perbuatan. Dan perkataan. Perkataan apa dalam solat? Al-Fatihah. Apa lagi? Takbiratul ihram, sebut Allahu Akbar tu. Baca surah Qul Huwallahu Ahad. Zikir dalam rukuk, zikir dalam sujud. Tahiyat awal, tahiyat akhir tu semua perkataan yang keluar daripada mulut kita. Okay, jadi solat ialah perbuatan. Rukuk, sujud, iktidal semua. Dan perkataan. Al-Fatihah. Tahiyat awal, baca tahiyat awal, baca tahiyat akhir tu perkataan tertentu. Bukan kita tak boleh cakap suka-suka hati kita dalam solat. Kita hanya boleh cakap apa yang berkaitan dengan solat. Contohnya Al-Fatihah. Tak bolehlah kita time solat-solat tu tiba-tiba kita cakap pasal game. Tiba-tiba dalam solat, mak tanya, Amin. Tengah-tengah solat ada orang panggil. Ya, tengah solat ni. Tak boleh macam tu. Batal solat. Dalam solat hanya apa yang dibenarkan dalam solat je sebut. Tertentu. Yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni apa benda? Allahu Akbar. Kalau kita tak sebut Allahu Akbar pada awal solat, solat kita terbatal, tidak sah lah. Dan diakhiri dengan salam. Okey, salam apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita geleng kepala je, kita ikut ayah kita semayang kan, kita geleng kepala je. Solat kita tidak sah. Kena sebutlah Assalamualaikum warahmatullahi tu sekali dengan imam. Itu dia maksud solat. Okey, kita tengok solat seterusnya. Okey, seterusnya adalah hukum solat. Hukum solat adalah wajib. Wajib ni kalau tak buat berdosa, kalau buat dapat pahala lah. Ditunaikan oleh setiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Jadi kita wajib menunaikan solat. Kalau tak pandai solat, belajarlah daripada mak ayah. Kena buat juga solat. Kalau tak buat berdosa. Usahalah macam mana. Kalau tak pandai, usaha juga. Sedaya yang boleh untuk solat. Jangan suka-suka hati tinggal solat. Berdosa. Okay, solat adalah ibadah pertama yang akan ditanya di akhirat nanti. Okay, nanti bila kita akan mati, masuk dalam kubur, Allah, malaikat akan tanya. Solat tak dekat muka bumi? Siapa Tuhan kamu? Kita tak boleh jawab kalau kita tak solat. Kalau kita solat, kita boleh jawablah soalan malaikat tu. Solat tak? Kita jawab solat. Kalau kita tak solat dekat bumi, dulu masa hidup, kita tak boleh jawab soalan malaikat. Nanti bila kita dah mati, kita akan dibangkitkan semula daripada kubur. Dah hancur lebur dah tulang kita, Allah cantum balik tulang, jadi manusia balik. Kita akan berjumpa dengan Allah dekat padang mahsyar. Jadi Allah tanya, solat tak dulu dekat dunia? Contoh, solat, masuk dalam syurga. Contoh yang ni, lagi seorang tanya, solat tak? Tak solat, masuk dalam neraka. Jadi solatlah supaya kita semua masuk dalam syurga Allah dan terhindar daripada masuk dalam api neraka Allah yang panas. Okay, kita tengok slide seterusnya. Kenapa kita perlu solat? Kenapa kena solat? Kerana Allah suruh kita beribadah. Sebelum ni Ustaz dah ajar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maksudnya Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Okay, beribadah ni apa benda? Buat baik pada seseorang ataupun pada Allah kerana Allah Ta'ala. Jadi kita buat baik tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak duit ke, nak orang puji ke, tak boleh lah. Kalau kita buat kerana Allah, tu dipanggil ibadah. Dan solat termasuk dalam salah satu ibadah wajib. Okay, jadi solat ni termasuk ibadah lah. Jadi Allah suruh kita solat dekat muka bumi ni. Kita perlu solat supaya sentiasa mengingati dan mensyukuri nikmat Allah. Solat ni macam contoh kita berterima kasih lah kepada Allah. Solat ni macam kita berterima kasih kepada Allah. Contoh apa? Kalau kita dalam solat ni kita selalu puji-puji Allah. Contohnya Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allahu Akbar tu maksudnya Allah Maha Besar. Contoh sami Allahu liman hamidah, semuanya Allah ini Maha mendengar. Kita puji Allah. Dalam solat kita puji Allah. Jadi itu tanda kita berterima kasih kepada
Allah lah. Kalau kita tak solat, kita tak berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita perlu berterima kasih kepada Allah? Sebab Allah bagi kita macam-macam. Contoh apa yang Allah bagi? Allah bagi mak ayah yang baik. Allah bagi badan yang sihat. Allah bagi kekayaan. Kekayaan tu daripada siapa? Mak ayah awak cari duit kan? Tapi kalau Allah tak bagi sihat kepada mak ayah awak, dapat tak mak ayah awak cari duit? Tak dapat. Jadi kita perlu bersyukurlah kepada Allah. Kita solat, kita bersyukurlah kepada Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak solat termasuk orang yang tidak bersyukur. Jadi kalau kita tak solat, ibaratnya kita tak berterima kasih kepada Allah. Contoh orang bagi barang dekat awak. Takkan awak tak cakap terima kasih? Cakaplah kat dia terima kasih. Sama juga Allah bagi macam-macam pada kita. Kita solatlah tanda kita berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur akan dihumban ke dalam neraka. Contoh orang yang tak bersyukur apa dia? Orang kafir. Allah bagi kekayaan kat dia. Tengok ramai orang kafir kaya kan? Tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Allah bagi dia orang berseronok-seronok dekat dunia. Bila dah mati nanti Allah masukkan semua orang kafir ke dalam neraka. Jadi kita perlulah solat. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur akan masuk syurga Allah. Jadi orang yang bersyukur, orang yang solat akan masuklah ke dalam syurga Allah. Syurga Allah ni sangat cantik. Cantik lagi daripada dunia. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, faedah solat. Faedah solat menjaga hati kita supaya hati kita tenang. Contoh orang dekat Palestin. Walaupun kena bom dengan Israel, walaupun lapar, tapi dia tetap hati dia tetap tenang. Hati dia tak rasa nak bunuh diri. Ada pernah dengar orang Palestin bunuh diri sebab stres? Tak ada. Sebab hati dia orang tenang. Hati orang tenang ni dia tak nak bunuh diri. Walaupun kena bom sama, walaupun kena seksa dengan orang Yahudi, dia orang tetap tak nak lari daripada kawasan dia. Tu faedah solat lah. Sebab dia jaga solat. Jadi hati dia tenang. Okay, berjaya di dunia dan di akhirat. Berjaya di dunia ni tak semestinya kaya. Berjaya di dunia ni maksudnya dia berjaya lah hadapi dunia ni. Walaupun dia hadapi banyak ujian, stres apa semua, dia tak bunuh diri. Dia berjaya lah. Tak macam orang kafir, bila dia stres, dia bunuh diri. Kalau orang Islam, dia stres, dia buat apa? Dia solat. Macam tu. Okay, dan akhirat. Berjaya di akhirat ni masuk syurga lah bagi orang yang solat. Okay, itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang.